Pentingnya kem motivasi ini kerana di dalam kem ini kita dapat membentuk pelajar-pelajar ini dari kenal siapa diri mereka. Ia dapat membuatkan pelajar mempunyai keyakinan diri dalam menyelesaikan masalah maupun berdepan dengan orang ramai. Dapat membentuk sahsiah pelajar untuk menghormati ibu bapa mereka. Modul ini tidak ditumpukan kepada satu modul sahaja, malah akan ada modul alternatif mengikut keadaan, tempat, cuaca dan fizikal pelajar. Chill Funky Remix. Aktiviti yang pertama ialah aktiviti sesi perkenalan. Sesi perkenalan adalah sesi untuk memahami di antara satu sama lain dan berkenalan dari sudut beberapa perkara peribadi yang perlu seperti nama, asal, tempat tinggal dan lain-lain. Objektif aktiviti ini ialah untuk berkenalan serta memahami di antara satu sama lain, memupuk hubungan kekeluargaan dan silaturahim sesama ahli keluarga dan mewujudkan sikap bantu-membantu serta menolong di antara satu sama lain. Langkah aktiviti ini pula ialah meminta para peserta seperti individu untuk memperkenalkan diri dari sudut nama, asal, tempat tinggal, hobi dan cita-cita. Yang kedua ialah kita akan menerima apa sahaja hobi dan cita-cita yang diperkatakan oleh para peserta dan memberi sokongan kepada mereka. Yang ketiga ialah meminta ahli kumpulan untuk melatih seorang ketua kumpulan. Dan yang keempat pula ialah membimbing ahli kumpulan untuk mencipta nama kumpulan, logo kumpulan, trademark kumpulan dan lagu kumpulan. Yang terakhir ialah perbincangan dimulakan. Refleksi untuk aktiviti ini ialah silaturahim yang terjalin akan mendapatkan rahmat serta hikmah di dunia dan di akhirat. Yang kedua pula ialah Allah Subhanahu Wa Taala amat menyayangi bagi insan-insan yang sentiasa menjalani persaudaraan serta berkasih sayang di antara satu sama lain. Yang kedua ialah ceramah tentang matlamat dan hala tuju. Setiap insan perlu ada matlamat dan hala tuju dalam kehidupan. Perkara ini sangat penting bagi setiap insan dalam menentukan kehidupan yang terbaik pada masa akan datang. Objektif pada aktiviti ini ialah mengetahui apakah matlamat yang perlu dicapai oleh setiap peserta. Yang kedua, mengetahui apakah strategi kehidupan mereka berdasarkan matlamat yang ingin dicapai. Yang ketiga, sedar akan kepentingan mengetahui matlamat dan hala tuju dalam kehidupan. Langkah aktiviti ini adalah untuk menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan matlamat dan hala tuju sebagai seorang pelajar dan kesukaran dalam kehidupan. Yang kedua, meminta para peserta untuk mengeluarkan sekeping kertas setiap seorang dan meminta untuk melakar graf mengikut jangka masa umur bagi setiap blok. Yang ketiga ialah peserta dikendaki menghuraikan apakah yang akan dilakukan bagi setiap blok jangka masa umur tersebut sehinggalah mereka mencapai kejayaan itu pada blok yang terakhir. Refleksi yang akan kita dapat pada aktiviti ini ialah yang pertama, penting dalam menyusun strategi kehidupan yang lebih baik dan mengetahui peranan dan boleh bersiap sedia ke arah mencapai strategi tersebut. Cooking adalah aktiviti memasak di dalam hutan dengan menggunakan bahan yang terdapat di dalam hutan. Objektif survival cooking ialah memahami artikel pimpinan dan nilai kerjasama yang perlu dipupuk dalam ahli kumpulan. Kedua ialah berfikiran kreatif dan rasional merupakan satu kaedah menghadapi warna-warni kehidupan. Ketiga, berani dan yakin dengan apa masalah yang telah diselesaikan. Bahan untuk survival cooking ialah isi ayam, beras, minyak masak, bawang merah, bawang putih, halia, garam dan serbuk kunyit. Langkah aktiviti ini ialah yang pertama, setiap ahli kumpulan diberikan tugas masing-masing. Seperti ada yang mencari daun untuk dijadikan alas kepada makanan mereka, ada yang mencari buluh untuk dijadikan penyepit daun sudu untuk membalikkan makanan yang sedang dimasak. Ada juga yang membasuh isi ayam yang diberi dan juga yang menghidupkan api. Yang kedua ialah apabila api telah dihidupkan, ahli kumpulan yang lain mula meletakkan batu bata dan kayu-kayu sebagai alat yang
akan diletakkan periuk untuk memasak di atasnya. Ketiga, selepas selesai memasak, peserta memulakan dengan menghidang makanan yang dimasak kepada juri ataupun jurulatih. Keempat, selesai sahaja aktiviti survival cooking ini, peserta diminta mengemas bersama-sama ahli kumpulan. Untuk refleksi survival cooking ini ialah peserta yang menyertai aktiviti camp ini akan lebih berdikari dalam hidup mereka. Aktiviti yang seterusnya ialah indoor game. Indoor game adalah satu permainan yang dilakukan di dalam dewan sahaja. Dengan adanya aktiviti ini, kita dapat menarik minat para peserta. Sebarang kebosanan, dalam aktiviti indoor game ini, peserta akan dedahkan dengan satu permainan yang dinamakan fokus dan sedar. Permainan ini amatlah berguna kepada peserta kerana cara permainan ini juga tidak membosankan. Untuk objektif permainan ini ialah memahami nilai kerjasama kumpulan yang perlu dipupuk dalam ahli kumpulan. Kedua, berfikiran lebih peka dan hidup saling bantu-membantu antara satu sama lain. Bahan untuk permainan ini ialah hanya puzzle indoor game. Langkah aktiviti ini ialah yang pertama, peserta diminta oleh jurulatih mereka. Permainan ini ialah hanya puzzle. Langkah aktiviti ini ialah yang pertama, peserta diminta oleh jurulatih mereka untuk duduk di kerusi. Yang kedua, ahli kumpulan yang lain akan mengambil barang yang diberi oleh jurulatih dan akan dipakaikan kepada peserta. Ketiga, pada akhir permainan, mereka diterangkan oleh jurulatih dengan motif sebenar permainan ini diadakan. Refleksi aktiviti ini, dengan adanya permainan ini, peserta akan lebih peka dengan keadaan sekeliling dan mereka juga lebih fokus dengan apa yang diminta oleh peserta. Aktiviti gotong royong. Aktiviti gotong royong adalah kemas barang dan membuat aktiviti gotong royong membersihkan kawasan yang digunakan supaya tidak ada kekotoran. Dengan melakukan perkara ini, ia juga akan dapat merapatkan hubungan sesama sendiri dan ahli kumpulan. Objektif: sentiasa membersihkan kawasan supaya tidak terlalu kotor kerana kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Refleksi yang pertama ialah dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Yang kedua, dapat memupuk sikap kerjasama dalam diri. Langkah aktiviti ialah yang pertama, membahagikan kumpulan. Yang kedua, berpecah untuk membersihkan kawasan yang ditetapkan. Yang ketiga, mengumpul sampah-sampah dan masuk ke dalam plastik sampah. Yang keempat, buang di tempat yang disediakan. Seterusnya ialah malam burung hantu. Malam burung hantu adalah aktiviti yang berlaku pada waktu malam dengan meletakkan seseorang di suatu tempat dengan mata ditutupi kain dan dibiarkan dengan waktu yang ditetapkan. Apabila ditinggalkan, wakil atau orang yang dipilih akan pergi mengacak wakil-wakil yang bermain permainan tersebut. Dengan ini juga dapat menyeronokkan semua pelajar untuk melakukan aktiviti ini. Langkah aktiviti ini ialah 1. Bahagikan kumpulan dan meletakkan ahli-ahli tersebut di kawasan yang mereka sediakan. Yang kedua, apabila sudah berada di tempat yang disediakan, biarkan mereka bersendirian. Yang ketiga, ahli yang dipilih mestilah menjalankan tugas dengan mempermainkan ahli-ahli tersebut. Yang keempat, apabila sudah tamat masa permainan, ahli yang meletakkan mereka perlu mengambil semula dan pulang di tempat checkpoint. Refleksi ialah dengan melakukan aktiviti ini dapat menambah daya keyakinan seseorang dalam menghadapi apa-apa masalah dan rintangan. Sekian, terima kasih.